Baik, sebentar tadi Perdana Menteri telah pun memberikan ucapan berkaitan dengan Hari Pekerja dan terdapat satu isu dan beberapa ganjaran telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kita mahu membincangkan berkaitan dengan isu dan juga ganjaran-ganjaran yang telah pun diumumkan sebentar tadi. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Balakrishnan Parasuraman iaitu Fellow Angkasa Universiti Malaysia Kelantan Akademi Aura. Selamat tengah hari Prof. Kita terus kepada perbincangan iaitu berkaitan dengan satu mekanisme komprehensif akan dirangka untuk kurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing supaya warga tempatan diberi keutamaan terlebih dahulu dan Kementerian Sumber Manusia telah diminta supaya meneliti dan kaji aspek ini agar pekerja tempatan dapat manfaat dengan menambah baik kadar gaji, pakej pekerjaan dan kemajuan kerjaya. Bagaimana kita lihat dan juga tangani perkara ini berkaitan dengan kebergantungan pekerja asing dan mengutamakan pekerja tempatan itu sendiri, Prof. Okey, pertama selamat Hari Pekerja kepada semua rakyat Malaysia dan juga warga Sarawak ini. Seperti mana saya dah bincang dalam banyak forum, iaitu menangani pekerja asing ini merupakan satu isu agenda besar untuk negara lah. Kita tak boleh pandang perkara ini kecil kerana pekerja asing ini diperlukan di semua negara. Bukan Malaysia saja bergantung, tapi di banyak negara ada pergantungan pekerja asing. Cuma sekarang ini kita punya polisi itu memang ada, clear. Cuma yang saya risau sekarang ialah dia ditempatkan dalam banyak agensi-agensi kerajaan yang berbeza. Sebab itulah semalam saya dah menekankan iaitu Perdana Menteri sendiri menjadi pengurusi dalam menangani isu ini. Dan juga saya rasa tiba masa kita selepas era COVID-19 ini, pekerja-pekerja belia-belia tempatan diberi perhatian yang khas dan sebentar tadi Perdana Menteri telah menyatakan dalam ucapan beliau khas iaitu memberi beberapa pakej-pakej yang luas lah. Bagi saya gaji memang tetap menarik perhatian, tetapi di samping gaji itu pekerja tempatan lebih melihat kepada peluang kerjaya, pakej-pakej yang lain yang perlu ditangani dengan segeralah oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian-kementerian lain. Jadi saya rasa pergantungan pekerja asing ini memang diperlukan, tapi jangan sampai 80 to 90% lah kita bergantung kepada mereka kerana aliran wang kita ke luar negara memang akan tinggi. Jadi kalau kita tangani dengan baik, dengan cara yang bagi saya adalah satu governance, satu governance integriti dan sebagainya dengan baik, maka perkara ini boleh diatasi. Jadi beberapa sektor-sektor yang saya tahu banyak majikan kuatir sekarang ini mereka mengatakan mereka sukar mendapat pekerja tempatan. Saya rasa kempen dan juga cara mendekati pekerja tempatan ini mesti berbeza lah. Bukan macam kita just pergi interview diorang, lepas tu bawa ke dalam tempat kerja, maka apa yang dijanjikan tak diberi. Itu tidak adil lah bagi pekerja. Jadi sistem human resource policy Malaysia ini mesti clear. Kalau kita nak tengok di luar negara pun sama saja dia punya cara menangani isu ni, tetapi yang saya sekarang pentingkan ialah legalize mereka. Kalau mereka masuk legalize dan juga jangan ada illegal lah. Kalau dia masuk tak illegal ni, dia tidak menjadikan image negara yang baik. Sebab pekerja ini perlu dilayan dengan baik sama ada mereka asing atau pekerja tempatan memang sama kategori pekerja, itu memang ratifikasi ILO melihat kepada pekerja kita Malaysia. Jadi saya rasa menangani pekerja belia-belia sekarang ini memang berbeza. Tempat kerja pun kena diubah sesuai untuk keperluan mereka, hasrat mereka. Kalau tidak, kita tidak akan selesai masalah ini dan kita akan bincang lagi 5 atau 10 tahun akan datang. Jadi tak selesailah masalah ini. Jadi polisi yang sedia ada memang clear, kita ada best policy even in the world lah, memang clear, tapi cara kita melaksanakan itu yang jadi isu. Jadi jangan kita ambil sangat pekerja asing dalam sektor-sektor yang boleh diisi oleh pekerja tempat. Contohnya bagi tahu perhotelan, okey, ataupun pendidikan dan sebagainya. Yang sektor ini boleh diisi oleh pekerja tempatan. Peladangan pun kita kena ubah sesuai lah. Estate rumah dia, keadaan kebajikan pekerja dan sebagainya. Semua tu kena lihat balik semula dalam polisi syarikat itu sendiri. Jadi kalau kita just bayar gaji saja, itu tidak menyelesaikan masalah untuk menarik pekerja belia-belia tempatan. Tapi saya sangat bangga dengan ada macam Food Panda, dengan era pandemik hari itu bisnes macam dalam servis telah menarik perhatian kepada belia dan mereka, tapi situ pun kita rasa risau kerana tidak ada perlindungan sosial yang baik kepada mereka. Jadi semua ini memang trend baru sekarang, trend pekerjaan baru, dan kita juga
tumpukan dalam keadaan flexibility kerja lah. Mungkin sekarang ni para belia, pekerja Malaysia ni, mereka tak nak kerja dalam satu jangka masa panjang, mungkin mereka kerja fleksibel, mungkin pagi, petang dan sebagainya. Jadi kita kena tengok balik holistic approach lah. Jadi dalam konteks hari ini, saya rasa era pandemik ini telah memberi banyak pengajaran kepada kita supaya kita belajar daripada mistik yang lalu, jangan buat mistik yang akan datang lah. Jadi sekarang di bawah kabinet Yang Berhormat Perdana Menteri yang baru ni, saya rasa semua menteri-menteri yang dilantik itu bertanggungjawab lah untuk melihat kepada rakyat. Itu yang PM tekankan keluarga Malaysia. Maksud keluarga Malaysia bagi saya lah, keluarga itu mesti berasa happiness, merasa selesa duduk di Malaysia. Memang tak nafikan Malaysia one of the best country lah. Ever I've been travel all over the world, tapi saya rasa Malaysia ada tempat yang sangat baik kita tinggal sini kerana kita ada pelbagai masyarakat bangsa yang hidup dalam satu rumah, dalam satu keluarga yang baik. Tapi cuma polisi-polisi pemanusiaan ini mesti adopt to the keadaan semasa. Jadi kalau saya lihat pada keadaan sekarang ni, banyak perkara kita ada ruang-ruang kita boleh perbaiki lah. Tapi dari segi package yang tadi diumumkan oleh Perdana Menteri, saya amat gembira lah. Ada pekerja macam taska diwajibkan di sektor kerajaan, sektor awam akan luaskan. Lepas tu skim insurans, lepas tu ada lagi akta status kerja diubah untuk beri peluang kepada pekerja-pekerja untuk menyertai status kerja dan sebagainya. Itu semuanya adalah kebaikan untuk mewujudkan industri harmoni. Dari tahun 22 ini adalah very special kerana kita dah keluar daripada pandemic to endemic now. Hari ini adalah macam hari yang paling bahagia kepada rakyat Malaysia, di mana dengan pengumuman gaji minimum, dengan ada pengumuman tentang SOP yang dilonggarkan dan muliakan meraihkan di seluruh Malaysia, bukan sahaja hari raya untuk orang beragama Islam tapi juga untuk rakyat Malaysia. Kerana perayaan ini menampakkan satu harmoni antara. Jadi saya rasa tahun ini very special lah bagi saya, pandangan saya bagi rakyat Malaysia. Saya ucapkan really terima kasih kepada pihak kerajaan, dan tapi kerajaan perlu meneliti perkara ini dari masa ke masa dan everybody must play a role, termasuk kesatuan kerja, MTUC kena berubah, MEF kena berubah, FMN dan sebagainya. Jadi semua, even universiti sendiri, saya memberi cabaran kepada universiti melihat kepada anak-anak kita yang belajar. Silibus kena diubah, pendidikan sistem kena ubah, flexibility diperkenalkan. Jangan terlalu banyak kursus sampai pelajar belajar sampai malam. Tidak perlu. Kita boleh belajar dalam keadaan yang selesa, mungkin pagi, petang. Malam tu biar mereka sendiri buat kerja-kerja lain. Jadi holistic approach mesti lihat kepada pekerja yang cemerlang dan gemilang pada masa akan datang. Sistem pendidikan di sekolah kena ubah. Tengok balik anak-anak kita di luar bandar. Macam bagaimana kita nak adaptasikan mereka dalam keadaan yang boleh panggil ICT lah. Jadi sekali lagi saya merasa banggalah dengan package yang diberi itu, tapi boleh dibaiki, jangan tunggu hari pekerja saja. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan kita boleh ubah polisi untuk kesenangan rakyat Malaysia.